Okay. Assalamualaikum. Good morning semua. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Okey. Saya tunggu respon. Boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Okey. Untuk pagi ni, kita akan discuss soalan-soalan past semester. Past semester yang saya dah hantar semalam through WhatsApp. Ada 15 soalan tu. Dan kalau you tengok soalan-soalan on soalan-soalan on technical analysis lah. This is a sample of soalan-soalan on technical analysis. Jadi macam saya kata hari tu, banyak kali saya cakap juga, soalan on technical analysis ni memang you tak akan jumpa dalam FRN 661 lah. Sebabnya topik technical analysis ni asalnya duduk dalam FRN 548. That is the reason why saya kena compile kan. Saya dah compilekan soalan-soalan ni so that you tak payah nak download lagi lah FRN 548 tu kan. Jadi cuma you download FRN 661 je ya. Okey, kita pergi kepada kalau boleh kita akan discuss all the questions Kita akan discuss all the questions. Dan kalau you perhatikan tak ada calculation pun soalan-soalan on technical analysis ni dia tak ada calculation. Dia teori saja, bersifat theoretical. Dan kita tengok soalan nombor 1. Soalan nombor 1 dia kata explain and illustrate the differences between support. Sekejap Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1. Soalan nombor 1, explain and illustrate the differences between support and resistance level in a chart in technical analysis. Ini saya dah sentuh dalam kelas saya yang on technical analysis, dua kelas yang terdahulu kan, kalau tak salah saya. Dua kelas yang terdahulu. Jadi dia punya konsep dia adalah kalau kita lakarkan pergerakan harga saham, katakanlah macam kita nak melakarkan pergerakan harga saham tu, ada dia punya kaedah-kaedah dia kan. Gunakan bar chart, point and figure chart, moving average dan sebagainya kan. Jadi tak kisahlah apa kaedah yang kita gunakan. So this is price, this is day kan, days, hari. Jadi kalau sekiranya you catatkan benda ni setiap hari, dia katalah contohnya begini. Contohnya lah pattern carta ni dia tak sama lah antara satu pattern dengan satu lain. Ada yang dia naik gini, ada yang kadang tu dia macam-macam lah kalau dia tengok kan. Ada yang dia jadi gini, macam nak kata gitu. Macam-macam lah pattern kan. Macam-macam pattern ada. Tapi saya tunjuk satu contoh. Kalau patternnya begini kan, kalau patternnya begini, maka ini yang atas ni dipanggil resistance. Ini yang menjawab soalan you lah, soalan dalam ni. Resistance, yang bawah ni dipanggil support level. So ini adalah support. Kan? Dalam bahasa Melayu, resistance adalah rintangan, tahap rintangan, dan support adalah tahap bertahan. Jadi macam saya kata, chartists or those who believe in technical analysis those who believe in technical analysis kita panggil chartists, or sometimes they use the word technicians. Believe bahawa kalau sekiranya harga saham tu dia duduk dalam satu jajaran kan, channel tu satu jajaran, kalau sekiranya dia lepas daripada jajaran tu, ini dipanggil
breakaway, breakaway maksudnya that is a signal that harga saham tu mungkin akan naik di masa akan datang. So bila kita jangka harga saham tu akan naik di masa akan datang, maka itu adalah signal untuk membeli. Tapi kalau dia turun ke bawah, kalau ke bawah dia tak panggil breakaway, saya ingat saya kalau ke bawah dia tak panggil breakaway. Ke atas dia panggil breakaway. Kalau dia turun ke bawah daripada support level tu, that is a sign of harga saham tu mungkin akan jatuh di masa akan datang. So cepat-cepat jual lah. Kalau sekiranya you nak mengelakkan daripada berlakunya kerugian. Berlakunya kerugian. Okey. Soalan nombor 2. Briefly explain the relative strength index and discuss how it is used by the investors to determine the buy and sell strategy. Dalam lecture saya yang lepas, saya ada sebut benda ni secara sambil lalu. Sambil lalu, bukan secara sambil lewa. Tak ada sambil lewa, serius juga, tapi secara sambil lalu maknanya secara tak banyak sangatlah kita fokus on this. Tetapi saya ada discuss, saya ada sebut dalam tu, relative strength index ni dia adalah, itu juga adalah indicators, technical indicators jugalah, ataupun petunjuk teknikal yang boleh kita gunakan untuk kita meramalkan pergerakan harga saham di masa akan datang kan. Antara relative strength index ni adalah, satu adalah dipanggil, ni saya tak ingat specifically nama dia, dalam buku mungkin ada kot, saya pun tak ingat. Tetapi satu adalah volume of trading, ni kita masuk semua dalam relative strength index RSI. Relative strength index, di mana situ ada trading volume, yang kedua adalah market breadth, ini antara, ada satu lagi, lupa dah apa satu, tapi yang ni dua ni adalah relative strength index, dan masuk dalam kategori relative strength index. Relative kat sini, relative ni ada banyak makna dalam bahasa Inggeris kan. Satu adalah saudara mara. Jadi ini bukanlah, do you have a relative living in Kota Baru? Ada tak saudara mara yang tinggal di Kota Baru? Itu relative lah. Tapi yang ni yang bukan relative tu kan. Jadi kena faham lah, satu perkataan ni membawa berbagai-bagai makna. Sebab tu kita kena improve our English so that we can improve your vocabulary, perbendaharaan kata kan. Macam saya ingat dulu pelajar ada jawab give, ada soalan lah, give three forms of apa kan. Sebenarnya soalan tanya berikan bentuk-bentuk lah. Kadang-kadang ada three forms of cecair, pepejaran, contoh gitu kan. Dia ingatkan form ni borang. Jadi dia fikirlah borang apa lah kan. Jadi dia tak boleh jawab lah sebab dia tak faham soalan tu. Jadi sini relatif ni maksudnya adalah secara perbandingan. Secara perbandingan. Relative strength index ni adalah secara perbandingannya. Ada tadi saya dapat buka satu notification. Daripada, saya tak ingat nama pelajar ke siapa, saya tak tahu. Minta untuk join masuk dalam grup masuk dalam grup atau nak tengok video yang saya ni, tak tahulah. Tapi kalaulah pelajar tu daripada kita punya kelas, 4 classes ni, macam tak menasabah sebabnya dah habis separuh lebih semester dah kan, takkan dia baru nak tengok video tu kan, baru nak join grup. Jadi saya pun tak tahu, lepas tu saya cari-cari tak jumpa pula notification tu. Jadi tak menasabah, tak logik lah seorang pelajar yang baru nak tengok saya punya series of lecture yang hari ni dah masuk siri yang ke-32. Macam just a few days ago, ada pelajar yang dia kata dia minta, sebab saya jarang buka bursa marketplace ni, jadi pelajar yang dah minta 3 minggu lepas minta untuk masuk ke bursa marketplace, saya tak approve lagi. Jadi
Dia tak bagi tahu saya, cuma 2-3 hari lepas baru bagi tahu. Dekat nak habis game dah, baru dia bagi tahu. Dan saya kata, itu is a reflection of your attitude lah towards how you view kerja sekolah, pembelajaran you dan sebagainya. Jadi, that is not satu signal yang baik yang you sampaikan kepada saya lah. Kalau macam tu kan habis orang nak main game, ada setengah orang dah sampai limit dan maksimum, awak tak pun tak start lagi game kan. Jadi these are the things that saya tak boleh nak cakap lah. Sebabnya saya kata kenapa tak minta awal, lupa. Jadi lupa tu pun kalau dekat depan saya ketuk dah kepala budak tu. Tapi sebab jauh kan, jadi saya pun ketuk meja je lah. Saya kata budak ni kalau depan aku ketuk kepala dia. Okey. Garang juga Prof. Garang lah. Saya garang. Kalau depan saya ketuk dah kepala budak tu. Okey. Kita pergi kepada trading volume ni. Macam mana trading volume ataupun nilai dagangan boleh merupakan satu petunjuk kan. Petunjuk kepada pergerakan pasaran. Macam saya kata gitu, kalaulah saham-saham ini mengalami kenaikan harga dengan nilai dagangan yang meningkat, kan? Maknanya increase in price with high volume, jumlah dagangan. Kalau you tengok Bursa Malaysia, dia ada report dia berapakah saham yang didagangkan dalam satu hari. Maknanya banyak berapa trades kan. Jadi kalau sekiranya jumlah dagangan tinggi, harga saham meningkat naik, itu adalah tanda untuk harga naik lah. Price akan berterusan naik lah kan. Dia masih mengekalkan momentum kenaikan harga. Begitu juga kalau sebaliknya. Kalau sebaliknya, ataupun kalau sebaliknya, kalau sekiranya saham itu jatuh, ataupun bilangan saham banyak jatuh dan disertai dengan volume yang tinggi, maka kita boleh jangka bahawa kejatuhan itu dijangka akan berterusan, tak akan berhenti lagi. Tetapi kalau sekiranya kenaikan harga saham itu naik harga, ni saya cakap ni secara keseluruhan, bukan satu-satu jenis saham. Ada 1000 over counters di Bursa Malaysia kan. Kalau kebanyakan saham tu naik harga disertai oleh jumlah dagangan yang tinggi, jumlah dagangan semakin mengecil, maknanya itu adalah petanda bahawa kenaikan harga itu mungkin tak akan kekal momentum dia akan jatuh. Jadi this is a signal for us to get out of the market. Maknanya cepat-cepatlah jual saham you untuk mengelakkan berlaku kerugian when the market turns, bila pasaran itu bertukar arah. Ingat itu adalah relative strength index punya indikator. Bila harga saham naik disertakan volume dagangan yang tinggi, tandanya momentum pergerakan harga saham tu kita jangka akan kekal berterusan. Harga saham naik tapi volume semakin lama semakin rendah, itu adalah signal bahawa harga saham akan jatuh di masa akan datang. So it is time for us to sell our stocks to avoid from having losses. Kalau keadaan terbalik pun sama. Jika jumlah dagangan harga saham jatuh dengan jumlah dagangan yang tinggi, itu adalah petanda bahawa market is going to fall again in the near future. Tapi kalau harga saham-saham jatuh, jumlah dagangan makin lama makin merosot, maka itu adalah tanda bahawa market is about to turn around. Pasaran nak bertukar arah. Signal for us to buy kalau dalam keadaan harga saham tengah merosot. So itu adalah relative strength index. Satu lagi adalah bilangan counter yang naik dan counter yang turun. Itu lagi satu adalah itu dia panggil market breadth kan. Yang keduanya adalah market breadth. Market breadth ni adalah you tengok dalam satu hari dia ada naik, turun, unchanged. Kan tak berubah. Jadi setiap hari ada laporan berapa counter naik, berapa counter turun, berapa counter yang tak berubah. Itu kita tengok dari segi kekuatan relative strength index juga. Kalau bilangan counter naik tu banyak berbanding dengan bilangan counter yang jatuh, itu adalah signal untuk pasaran itu akan naik di masa akan datang.
Tapi kalaulah bilangan saham yang jatuh lagi banyak daripada bilangan saham yang naik, maka itu adalah signal untuk saham itu akan turun lagi di masa akan datang. Itu dipanggil market breadth, keluasan pasaran dalam bahasa Melayu. Ya? Keluasan pasaran. Okey. Itu dia punya cerita dia. Okey. Jadi itu menjawab soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 3 ni saya lupa nak terangkan masa saya terangkan live dalam teknik analisis hari itu, tapi saya terangkan sekarang lah, iaitu Dow theory. Ya. Hari itu saya terangkan on market efficient market hypothesis ataupun random walk theory saja. Tak teringat saya nak terangkan tentang Dow theory ataupun teori Dow. Okey. Kita pergi kepada Dow theory. Dow theory ni saya tak terangkan dalam live saya terangkan sekarang. Dow kata macam ni tau, ya. Pergerakan saham ni dia boleh dibahagikan kepada 3 types of movement. Ni Dow theory kata. Dow theory kata 3 stock market movement. 3 movements. 3 movements. Yang pertama adalah dipanggil daily movement ataupun daily trend. Ni movement ataupun trend lah. Daily. Yang kedua adalah secondary. And then yang ketiga adalah primary trend. Primary ataupun major trend. Saya tak ingat dia guna istilah apa. Primary ataupun major trend. Ya, major trend. Jadi daily trend, awak Google lah sebab istilah tu saya rasa dia guna daily, secondary, primary. Kalau tak silap saya lah. Okey, Dow ni adalah seorang kalau you tengok di Amerika, dia punya indeks adalah Dow Jones Industrial Index kan. Ambil sebenarnya nama Dow ni lah, DOW Dow Jones tu. DJIA Dow Jones Industrial Index, ambil sebenarnya nama Dow ni. Jadi Dow ni a person who created this theory. Dia kata bahawa harga saham ini kita boleh pecahkan kepada dia punya movement dia kepada 3 types of movement. Daily, yang pergerakan setiap hari. Kalau you follow stock market, hari-hari pun harga saham ni turun naik juga dalam hari-hari. Kemudian secondary trend adalah untuk jangka masa sederhana. Mungkin antara seminggu hingga beberapa bulan lah kan. Itu dipanggil secondary. Dan primary trend adalah untuk jangka masa panjang. Untuk jangka masa panjang. Jadi Dow kata bahawa kita sebagai pelabur, dia kena tengok yang paling penting adalah trend yang utama ataupun primary trend ni. Jadi in making your decision, you should look at the primary trend, bukan daily trend ataupun secondary trend. Saya bagi contoh beginilah. Kalau kita nak lakarkan apa yang Dow kata ni, katalah kalau kita lakarkan pergerakan harga saham, dia kelihatan begini. Katakanlah contohlah contohnya dia kelihatan begini. Okey. Kalau kita tengok ni price, ni day kan, hari. Kalau kita tengok saham ni ada turun, ada naik kan? Ada turun, ada naik, ada turun kan? Tetapi overall secara keseluruhannya saham ini bergerak dalam keadaan menaik. So seorang pelabur mengikut Dow theory ni, dia kata bahawa kita kena tengok trend utama tu. Trend utama dia saham ni naik lah. Kan? Walaupun in between tu ada dia turun tu, itu adalah mungkin daily ataupun secondary trend. So we should look at the primary trend ataupun trend utama. Itu Dow theory kata. Ingat as I mentioned before, theory adalah sesuatu yang it's not proven yet. Dalam orang putih ni, dia bidang ilmu dia adalah dia ada theory, ada law, hukum dan juga teori. Kalau teori,
perkara itu masih lagi dalam pertikaian, masih lagi ada yang tak setuju, masih ada lagi yang setuju, dan mereka keep on searching for the right answer. Sama ada teori ini boleh menjadi law, menjadi hukum ataupun tidak. Tapi kalau law, hukum, dia dah kekal dah, tetap. Dah tak ada orang, nobody can dispute that. Tidak ada orang yang boleh mempertikaikan hukum. Contohnya macam gravity kan, Newton kan, gravity, all things that dia mesti jatuh ke bawah, dia tak boleh jatuh ke atas kan. Things fall down, things do not fall up. Kerana apa? Kerana gravity. So itu adalah law, Newton's law. Sebab Newton yang jumpa benda tu, jadi dia ambil sebenarnya nama Newton's law. Itu tak ada orang boleh dispute. Jadi dia menjadi law. Tapi kalau kita belajar efficient market hypothesis ataupun random walk theory, dia remain as theory. So bila dia theory, orang masih pertikai. Okay, awak kata siapa yang mempertikaikan? Siapa yang buat kajian? Profesor-profesor di universiti, pelajar-pelajar PhD, kan? Researchers, penyelidik-penyelidik yang kebanyakannya academician lah, yang penyelidik-penyelidik yang akan buat kajian ni. Dan mereka akan sama ada menerima ataupun tidak teori itu. Kalau sekiranya ada kajian-kajian tu menunjukkan teori ini salah, yang tu dia masih bergaduh, berbalah-balah sampai sekarang tu, kan? Dia tak ada lagi kata putus. Tidak ada lagi kata putus. Jadi bila tak ada kata putus, dia teori. Kalau dah tetap dah, dia jadi hukum. Ada lagu Wings, hukum karma, yang tu lain lah. Apa itu hukum karma? Hukum karma adalah buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Itu hukum karma. Awak buat baik, awak akan dapat reward yang baik. Kalau buat jahat, awak akan dapat balasan jahat juga. Hukum karma. Okey. Soalan nombor 4. Kita pergi kepada soalan nombor 4. Ini saya rasa ada typing error ni saya rasa. Some rich people in the world, bukan rich R-E-A-C-H ni, salah ni. Rich tu, kalau rich ni, kita sampai kan, macam I reach home at 9 o'clock. Itu saya sampai ke rumah. Sampai. Jadi, can you reach? Boleh tak sampai? Ini sebenarnya R-I-C-H tu. Ini kena betulkan. Macam mana boleh silap ni? Autocorrect ke apa, tak tahulah. Mungkin type salah tu, dia autocorrect jadi rich. So, some rich people, rich maksudnya kaya lah. Some rich people in the world do not believe in doing fundamental or technical analysis. Bukan rich people aja, tak payah rich pun. Some people in the world, tak kira orang kaya ke orang miskin pun, tak kisah. They are called contrarian. Briefly describe the behavior of a contrarian. Yang ni pun saya tak sebut secara spesifik lah dalam saya punya lecture tentang contrarian theory ni, contrarian theory. This is a theory juga lah, contrarian theory. Dia sebenarnya contrarian comes from the word contrary. Contrary means bertentangan, berlawanan, kan? Bertentangan ataupun berlawanan. Jadi dalam dunia ni, dalam mana-mana masyarakat di dunia ni, majority akan follow the rules lah, kan? Apa-apa rules pun kalau kerajaan buat, kata kita tetapkan had laju sekian-sekian, kan? Okey, kita tetapkan had laju sekian-sekian. Kalau sekiranya sebab apa, untuk tujuan keselamatan, kalau you speeding, nanti accident lah apa, kan? Tetapi ada segelintir yang don't bother to follow the had laju. These people biasanya tak ramai lah, kan? So these people are contrarian. Mereka adalah sentiasa bersikap melawan arus. Kan? Macam juga lately vaksin COVID ni, COVID vaksin dah digunakan. Negara yang pertama di dunia adalah United Kingdom. Hari Selasa, hari ni hari Khamis kan, 2 hari lepas. Saya tengok dalam TV,
the first person in the world yang menerima COVID-19 vaksin, seorang perempuan berumur 90 tahun. Of course lah, sebelum dia bagi pada perempuan ni, dia dah bagi berapa ribu orang, atau berapa puluh ribu atau ribu orang on trial basis kan, on clinical trial. Itu banyak lah, berapa puluh ribu. Dan bila vaksin itu proven safe, barulah dia release untuk kegunaan semua public kan. Jadi makcik ni umur 90 tahun, the first person yang menerima vaksin COVID ni. Dan saya tak tahulah kalau tiba-tiba dia tak adakan makcik ni, lepas hari 2 hari kena injek vaksin tu mati kata kan. Makcik ni mati, mungkin vaksin tu akan, penggunaan vaksin tu akan ditarik daripada seluruh dunia lah kan. Tapi tak ada dengar lagi makcik tu mati. Hari Selasa, hari ni Khamis, tapi dia sana lewat by 8 hours kan, maknanya dia tengah malam, malam Rabu nak masuk malam Khamis lah, kita baru pagi Khamis kan. Di Amerika sendiri tu pun FDA tak approve lagi penggunaan COVID-19 nya vaksin ni. Cuma hari ni 10 hari bulan, hari ni 10 kan, FDA baru nak buat keputusan sama ada vaksin akan dibenarkan penggunaannya di Amerika atau tidak. 10 hari bulan hari ni dijangka akan diluruskan lah. Tapi FDA ni, Food and Drug Administration Amerika Syarikat ni, mereka juga panggil pakar-pakar yang menentang penggunaan vaksin. Di Amerika sendiri pun, walaupun vaksin tu proven 95% efektif lah apa benda semua, tapi ada segelintir yang memang mereka menolak penggunaan vaksin ni. Jadi FDA panggil mereka bagi penerangan kenapa, what are actually the reasons why they reject the use of vaccine kan, of COVID-19 ni. Jadi dalam mana-mana masyarakat di dunia, memang macam itulah, mesti ada segelintir yang menolak kan, segelintir yang menolak. Saya dah cerita kot dalam, panjang pula cerita, malah nak cerita nanti tak sempat habis. Tapi kalau saya dah cakap macam ni, mesti nak dengar kan. Saya dah cerita rasa dalam kelas yang sebelum-sebelum ni, siapa yang follow diligently kelas saya mungkin dah pernah dengar. Orang yang berperangai contrary, melawan arus. Dia ni kalau apa-apa semua dalam satu kampung ni, dia sentiasa lawan cakap orang. Kalau orang kata A, dia kata B. Orang kata hulu, dia kata hilir. Orang kata kanan, dia kata kiri. Dia ni memang seorang yang contrarian. Seorang yang sentiasa melawan cakap orang. Satu hari dia mati lemas. Dia pergi mancing, dia mati lemas. Dan orang tahu bila orang mati lemas ni mancing, nak cari mayat dia tu, dia kena ikut arus lah. Kalau masa hari pasang, air daripada laut naik ke atas kan, dia kena cari mayat tu di hulu sungai, di hulu sungai, di hulu sungai lah, sebab air laut tu naik ke atas kan, jadi cari di hulu sungai. Masa air surut, dia kena cari di muara kan, di kuala sungai, sebab air surut, so mayat tu akan dibawa arus menghala ke laut. Orang kampung cari tak jumpa, lepas tu cari tak jumpa menggunakan kaedah tu. And then tanya seorang orang tua yang pandai, dan tanya macam mana dia ni mati lemah tak jumpa mayat dia bila kita gunakan tu. Oh, dia ni pakcik orang tua kampung tu kata dia ni masa hidup sentiasa melawan arus. So kita kena cari dalam keadaan yang melawan arus juga. Di mana pada masa air pasang kita kena cari dekat muara. Masa air surut kita kena cari dekat hulu. Dan jumpalah mayat dia, sebab dalam hidup pun dia melawan arus, dalam mati pun dia melawan arus. Itu contrary. Okey, awak kata bobo lah. Orang Kelantan kata bobo lah. Ajarlah. Ini saya ajar lah ni. Kan? Ni bukannya saja-saja saya ajar juga awak ni. Okey. Dalam permainan saham ni, saya nak cerita contrarian theory of contrarian ni. Live ni sangkut. Okey, saya dah tukar kepada mobile data. Mungkin saya ada masalah dengan saya punya wifi. Okey tak?
Macam mana sekarang ni? Masih lagi sangkut ke ataupun dah okey? Okey, saya rasa sebab saya dah tukar dah kepada, mungkin ada masalah dengan saya punya wifi saya ni. Jadi sekarang ni saya assume dah okey dah kot, ya. Dekat Anissa ni, kat mana Anissa? Awak duduk mana? Atas pokok ke, atas gunung ke, sebab tu okey? Ke ada atas rumah? Okey, saya belum. Awak duduk mana tu? Bawah pokok ke, bawah rumah ke, kat mana? Nik Farina. Kalau masih lagi ada masalah, kita kena kita kena habiskan live ni dan kita buat baik semula lah. Tapi kalau sekiranya dah okey, saya sambung lagi terus ni. Malah nak putus-putuskan live ni. Nak dengar you punya feedback. Rasanya okey kot sekarang? Kau macam mana? Okey, Anissa daripada tadi okey dah. Orang lain lah, saya tak tahu. Okey, tak apalah, kita sambung kalau nanti saya tengok macam mana. Okey, kita pergi kepada theory of contrary opinion ni. Belum. Kalau macam ni, macam mana? Saya habiskan live ni, finish, and then saya buat live semula. Saya masuk balik semula lah. Sebab mungkin dia ada masalah kat situ. So, saya habiskan live ni, and then saya akan masuk sekejap lagi. Okey? Kita berhentikan ni dulu.